Jadi membakar semangat usahawan. Nombor 5. Perubahan kepada ekonomi perkhidmatan, maksudnya sekarang ni ekonomi perkhidmatan, ekonomi sekarang ni lah berteraskan perkhidmatan. Maksudnya contohnya servis lah. Macam dekat hospital tu servis kan, lagi gunting rambut, semua yang memerlukan servis tu banyak. Orang sekarang dah banyak memerlukan perkhidmatan. Jadi production tu hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh buat kan. Macam buat kilang, kemampuan dia kita ada. Tapi kalau macam untuk sekadar gunting rambut kan, so ramai yang mampu untuk menjadi usahawan sebab dia ada bakat masing-masing kan. Contohnya kalau macam court badminton, so kita kalau macam apa, seorang usahawan tu minat badminton kan, jadi dia boleh buka untuk perkhidmatan lah, perkhidmatan apa, penyediaan gelanggang badminton. And then perkembangan teknologi. So kalau perkembangan teknologi ni, so dia membantu dalam kita nak berniaga. So contohnya kalau teknologi komputer, teknologi marketing, teknologi pembuatan. So mungkin kalau macam teknologi pembuatan tu nak dapat lebih lagi pengeluaran dapat lagi lebih dikeluarkan. Kita nak buat keripik, banyak permintaan, tak dapat nak cook, jadi kita menggunakan teknologi baru. Marketing, so biasanya kalau marketing kita perlukan pekerja 2 orang, tapi sekarang ni dengan adanya teknologi Facebook kan, FBS WhatsApp tu boleh bantulah dalam kita ni. So seterusnya ialah e-dagang dan internet. So e-dagang dan internet maksudnya ni sama, lebih kurang ini lebih kepada ni lebih yang dia macam tadi teknologi saya dah termasuk juga dah termasuk juga marketing saya kata. Ini pun e-dagang maksudnya kita nak berniaga tak perlu melalui face to face kan. Dia hanya menggunakan platform. Contohnya Lazada, contohnya Alibaba, buat periklanan periklanan. So semuanya urusannya semuanya menggunakan komputer. Jadi tak perlulah kos-kos penyewaan gudang barang ke ataupun mungkin kita sebagai orang tengah. So contohnya kalau mudah.my contohnya kan, kita ada produk, kita tak perlu orang kata kita hanya orang tengah, tak perlu letak barang untuk sewa buat. Jadi kita sewa, ada orang nak order dan kita dapatkan bekalan daripada supplier dan kita terus hantar kepada tu. Jadi kita hanya menggunakan internet atau dagang dan seterusnya dapat mengurangkan kos dia lah. And then peluang perniagaan antarabangsa. So sekarang ni peluang perniagaan antarabangsa ni luas lah. So kalau kita kebetulan kita kat Malaysia ni dekat dengan Singapura ataupun dekat dengan Indonesia. So kita punya budaya, kita punya orang kata keagraban, negara pula yang jiran kita Singapura maju dan sebagainya. So Indonesia dengan ramai penduduk, dia punya budaya pun hampir sama. Jadi dia boleh membantu kita lah dalam pemasaran barang dan sebagainya. Okey. Ini bakal usahawan. Sebenarnya pelbagai budaya ni ialah ni contoh-contoh budaya usahawan. Contohnya kita ada kategori usahawan usahawan muda. Orang muda biasanya energi kreatif, wanita. Dia ialah usahawan wanita ni biasanya biasanya dia ni, orang wanita ni biasa produk-produk yang produk-produk kecantikan kan, persuaian dia kan, ataupun mungkin dia dia datangnya daripada orang susah kan, struggling kan, dia nak menjaga kehidupan keluarga. So dia akan menjadi lebih berjaya daripada usahawan lelaki sebenarnya kadang-kadang. Usahawan pendatang. Usahawan pendatang ni maksudnya orang daripada orang luar. Orang luar ni dia lebih survival. Dia nak hidup, dia nak kena cari, dia kena usaha walau macam mana pun. Sebab itu kalau saya tak nak salahkan orang Melayu lah, orang Melayu dekat negara luar lebih maju sebab dia pendatang kan, dia kena survival.
orang Melayu kat kita sini lebih kepada apa, bekerja sepenuh masa. Dia tak ambil itulah, itu usahawan mendatang ni ada dia kenapa kita tengok skop pada kejayaan dia kan. Usahawan separuh masa ni part time lah. Part time maksudnya yang contohnya kerja dekat mana? Kerja dekat hospital contohnya. So kalau malam ataupun kerja kat office, malam tak ada kerja apa semua, so kita kena boleh buat part time. Boleh buat part time untuk menambahkan tu. Kerajaan pun dah ni, sebenarnya ada sekali dulu pernah beritahu supaya menggalakkan pekerja-pekerja yang full time ni untuk buat kerja part time. Sebab kalau ikutkan gaji ialah yang baru gaji permulaan ni pun sebenarnya kalau dia baru kahwin pun di bawah garis kemiskinan. Baru ni yang diberitahu bahawa garis kemiskinan ialah gaji berapa? 2000 apa? 2000 kan? Sekarang dah naik 2,500. Oh dah naik. 2,500 kalau di bawah garis kemiskinan. Yang itu gaji minimum lain. Ni kalau contohnya gaji dia gaji dia 2,500 ke bawah macam 2,000, dia dianggap sebagai orang miskin. Sebab itu orang yang sekarang ni gaji 2,000 kalau boleh lah buat part time. So kerajaan menggalakkan juga untuk usahawan part time lah. Maksudnya waktu malam dia boleh berniaga. Bukan makan gaji tau, berniaga maksudnya dia ada produk, dia niaga, dia dapat keuntungan. Perniagaan minoriti ni macam ni lah. Orang-orang yang bangsa minoriti China dan sebagainya. Perniagaan berasaskan rumah. Berasaskan rumah ni maksudnya siapa tu? Jualan langsung terus. Jualan langsung. Berasaskan rumah ni maksudnya jualan langsung, and then dia duduk rumah. Isteri kan, dia nak jaga anak. So anak dah tidur tu, dia boleh buat lah dropship ke, buat berhubung, menjawab kan, cara internet dan sebagainya. Perniagaan keluarga ni ialah family business. Family business turun-temurun. Biasanya kalau orang Cina ni memang ada business family business ni. Sebab dia turun-temurun, dia akan ajar anak dia dan sebagainya. Dan dia memang kalau nak naik pun, nak besar pun, keluarga dia kena ada yang perniagaan berjaya family business ni. Contohnya apa? Genting kan. Itu family business. Apa nama lagi, Nazar kan. Tapi kadang-kadang yang Cina kebanyakan ni semua family business. Tapi dia kecil-kecilan. Dia memang dia selamatkan keluarga dia dulu Kalau tengok kalau kedai basikal ke kan, kedai Cina-Cina hardware ke, kedai kereta, semua memang anak-anak ni dah ada kedai masing-masing. Dwi usahawan ni dia ni orang kata banyak peranan sebagai usahawan. So mungkin dia usahawan dalam bidang telekomunikasi, satu lagi dia usahawan dalam bidang perhotelan yang berbeza, tapi dia memang mahir kedua-dua bidang tu. And warga korporat pun boleh dianggap sebagai usahawan. Kalau kita, walaupun dia ni sebagai lembaga pengarah di mana, di jabatan kerajaan ataupun di sektor swasta, dia dianggap sebagai warga korporat, walaupun contohnya gaji tu memang confirm bayar. Tapi kalau dia tak ada budaya usahawan ni, mungkin boleh lingkup lah, tak mampu bayar gaji kan. Contohnya kalau GLC dan sebagainya. And then perniagaan kecil ni ialah small business. Yang ni kita tak boleh nak ketepikan. Sebab itu kalau macam sekarang ni Tan Sri Muhyiddin kan, dia tengok pada semua perniagaan walaupun kecil. So tengok kecil menyumbang apa 99% daripada semuanya. Kecil ni memang banyak lah. Contohnya kalau kategori kecil ni lah, bilangan pekerja dia berapa orang kurang daripada 20 orang contohnya. Ataupun dia punya jualan berapa, dia tak boleh lebih daripada berapa juta contohnya. Itulah termasuk dalam perniagaan kecil. Dan ini sebenarnya memberi banyak peluang pekerjaan, 53%, dan memberi latihan peluang kemajuan dan kerjaya. Okey, tapi sebenarnya saya nak tunjukkan kat sini ialah kegagalan perniagaan kecil. Sebenarnya perniagaan kecil ni biasanya kalau kita nak dia berjaya,
dia kena bertahan lah. Selama 2 tahun. Jangan sampai dia tutup. Banyak memang tutup. Lepas 2 tahun dah bankrupt. Kalau dah 4 tahun 51% gagal. Dan 6 tahun biasanya yang selepas tu tak banyak yang boleh bertahan sehingga 6 tahun untuk ataupun 7 tahun. Sebab apa? Dia tak cukup modal, dia kurang motivasi, kurang pengalaman, dah tak nak berniaga. Okey. Dan yang ini kesilapan usahawan. Kalau kenapa jadinya berniaga tu gagal, ataupun kenapa usahawan tu silap mengakibatkan perniagaan tu gagal, bankrupt. Disebabkan tak lain tak bukan memang kesilapan usahawan tu sendiri, bukan perniagaan tu, ya. So awak kena anggap bahawa usahawan dengan perniagaan kena satu benda yang berbeza lah. Dua yang berbeza. Usahawan sendiri, satu lagi lah perniagaan. Dia perniagaan berbeza dengan usahawan, dua entiti berbeza. Dari situ dua entiti berbeza, satu entiti usahawan, satu entiti perniagaan. So contohnya usahawan tu lebih pada sikap usahawan, kemahiran usahawan dan sebagainya. Bila dia silap, perniagaan tu pun akan sama silap. Dia tak boleh. Dia yang pertama memang usahawan tu penting untuk terus menjadikan perniagaan itu mampu berjaya. Contohnya pengurusan yang tidak cekap. Maksudnya dia tak cekap untuk menguruskan, walaupun dalam keadaan yang duit tak ada. Kalau dia cekap dengan duit tak ada pun perniagaan tu masih boleh diteruskan. Bila mana dia ada hubungan baik dengan pekerja, hubungan baik dengan supplier. Dia akan terangkan. Dan maksudnya dia pandai mendapatkan pelanggan. So bila pengusaha yang cekap, kesan dia ialah perniagaan tu akan Yang kedua, kekurangan pengalaman. Kekurangan pengalaman maksudnya dia orang tengok, wah nak untung ni kan, perniagaan ni bagus ni, wah macam tu restoran contohnya kan, ini mesti ramai orang datang. Kerja dia ramai 1,000, 2,000. Tapi kalau tak datang, macam mana? Sebab mungkin makanan tak sedap ke, jadi dia tak ada pengalaman dalam bidang masakan tu. Jadi senanglah kena tipu dengan pekerja ke kan, dengan orang kata pihak-pihak yang memberi janji tersebut. Jadi itu yang kalau boleh, kalau nak menceburi bidang tersebut, dia kena dia kena ambil pengalaman dulu, setahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun. Contohnya nak buat kedai jahitan contohnya. So dia kena tahu silap-bilap tentang jahitan. Dia kena kerja dulu lah dengan mana-mana kedai jahitan. Diam orang yang majikan pun tak tahu dia tu nak buka bisnes. Tapi tak apalah. So kita dapatkan pengalaman. Ataupun kalau lagi nak beritahu pun tak apa. Saya sebenarnya nak dapat pengalaman. Saya nak buka sendiri. Kadang-kadang ada yang majikan terima lah. Sebab lagi pun tak ada pekerja nak bantu dia. So dia kalau boleh kita terus teranglah pada tu, supaya apa benda ilmu yang kita boleh dapat dalam masa contohnya setahun ataupun 2 tahun. Ataupun juga ada juga yang majikan yang boleh terima orang yang bekerja untuk mendapatkan pengalaman. Dan orang yang bekerja tu tak kisah dapat gaji berapa kan, asalkan dia dapat pengalaman. Jangan terus awak terus terjun. Itu bahaya. Sebab kita ada yang lemah kan. Kawalan kewangan yang lemah ni juga yang rasa nombor penting yang ni lah. So kawalan kewangan ni maksudnya kita kena kena tengok kena tengok mana yang utama kita dahulukan, mana yang macam contohnya mungkin orang yang penyedia tu dia cadangkan ni nak kena letak sofa kat restoran, tapi tak mampu, tapi kita ikut juga. Ataupun ni nak kena ada coffee machine contohnya, tapi tak, orang tiket dia beli. Bisnes tak masuk. Kena ada pizza, kena ada oven, tapi kita ikut saja. Itu maksudnya menunjukkan kita kawalan kewangan yang lemah. Jadi kita tengoklah apa benda duit yang ada tu, yang kita ada, kita kena kawal supaya ia dapat optimum dan dapat
hasil yang kita nak tu. Yang keempat, ketiadaan perancangan strategik. Ketiadaan perancangan strategik maksudnya kita tak ada pun alamak, kita tak kisahlah asalkan dapat bayar gaji kan. Tapi bila mana ada berlaku apa-apa, kan, kena tutup ke, banjir ke, ni lah PKP kan. So kita tak ada perancangan strategik untuk 5 tahun, untuk lebih pada setahun. So kita jangkakan perniagaan kita akan beroperasi selama-lamanya dan kita kena buat satu bajet supaya dalam masa 5 tahun, bila mana ada 3 bulan kita kena katakan 3 bulan kita jangkakan kita ada reserve untuk 3 bulan. Sebab itu Malaysia masih boleh operasi sebab dia ada reserve. Seterusnya, perkembangan tidak terkawal. Perkembangan tidak terkawal maksudnya kita terlalu cepat. Tamak cepat nak buka bisnes baru, buka bisnes ni. Jadi kita sendiri tidak berkemampuan. Kita sendiri tak walaupun mungkin ada duit, tapi kita sendiri tak dapat nak memantau kan. Jadi lama-lama habis duit tu. Dia orang hemat kan. Yang keenam, lokasi yang tak sesuai. Ni pun jugalah. Contohnya kita ada dia jauh daripada orang ramai, jauh daripada tempat strategik, laluan. So yang bagusnya kita kena pilih lokasi yang agak sesuai. So take note, supaya macam KFC tu mengambil masa selama setahun. Kira dia punya dia punya laluan situ, trafik kan, berapa ramai orang lalu lalang, orang akan tengok orang akan tengok kedai tu kan. Biasanya kalau perhatikan 7-Eleven, biasanya tempat yang strategik kan. Tak pernah ada lagi 7-Eleven di kampung ke, walaupun kampung tu ada kedai runcit kan, tapi dia memang adalah dia punya walaupun tempat itu agak mahal bayarnya, tapi dia sanggup lah sebab dia mementingkan lokasi yang sesuai. Soalnya kawalan inventory yang lemah. Kawalan inventory yang lemah maksudnya ialah dia mungkin kita dapat harga yang murah, beli banyak, tapi tak tahu bahawa inventory tu tak laku kan. Susah nak jual contohnya kan. So kita kena pilih lah inventory yang laku, walaupun dia mungkin tahan lama, tapi kalau tak laku susah juga. So kita kena tu. Satu bahan yang laku kena banyakkan kan. Kena kita kena bekalan mencukupi. Dan satu lagi, yang barang-barang yang rosak cepat habis tu kan, jangan beli ikut permintaan. Macam sayur contohnya, takkan nak beli banyak, ada tak habis. Macam tempe benda tu pun tak boleh tahan lama kan. Benda tu dia ada had dia. Dia ada had. Jadi kita kena pandai untuk ni. And then penetapan harga yang salah. Penetapan harga yang salah ni tak kira, kadang-kadang terlalu mahal, kadang-kadang terlalu murah. Terlalu murah pula tak dapat nak kos. Ramai orang beli tapi tak kos pun tak lepas. So masih rugi. And then yang inilah, ini kalau tak berubah tak boleh lah. So awak kena ada perubahan keusahawanan. Kalau nak jadi usahawan, diri awak sendiri kena berubah. Tak boleh macam kita sendiri, biasa kita kerja ni ada orang yang bantu kan. Kita nak cuba kita masih lagi dengan sikap yang lama, yang mengharapkan orang biasanya akan gagal. So kita kena berubah kepada perubahan keusahawanan. Sekali kita dah tahu kan apakah ciri-ciri usahawan yang berjaya dan sebagainya. So kita kena berubah kepada sikap tu. And then mengelak kegagalan perniagaan. Bagaimana kita nak gelak kegagalan perniagaan? Kita kena faham perniagaan anda. So perniagaan anda tu awak kena faham apakah dia punya konsep dia, apakah keperluan dia, apa yang customer nak. Contohnya kalau contohnya konsep fast food kan, dia mesti nak cepat kan. Kalau dah fast food pun sampai 1 jam, macam mana kan? Bukan je fast food. So kita kena ikut rentak perniagaan tu. Yang kedua, hasilkan perancangan perniagaan yang kukuh. Yang ni pun penting. Nanti ni kita ada ni lah, buat business plan tu. Saya ada dia punya lah, cangkap orang tu automatic semua. Awak je masuk lah dia punya tu. Nanti saya akan saya akan emailkan lah dia punya
kejap lagi sebelum balik lagi. Okay. Terus saya beri dia punya software dia. Masukkan berapa dia punya keperluan modal dan sebagainya, nak jualan berapa, semua tunjukkan, dan terus dia akan menghasilkan perancangan untuk kewangan. So semua tu kita kena rancang. Urus sumber kewangan maksudnya kita urus sumber kewangan yang baik lah. Sebenarnya kejayaan kepada perniagaan tu lah dari segi pengurusan. Tak berjayanya usahawan tu puncanya 78% disebabkan tak pandai mengurus. Tak pandai mengurus ni tak semestinya pentadbiran saja. Dia tak pandai mengurus duit kan. Pengurusan. So memang punca kegagalan daripada usahawan tu sendirilah. Seterusnya kita kena memahami penyata kewangan. Sebab dia nanti saya akan tunjukkan lah bagaimana penyata kewangan tu di flow dia yang penting-penting lah. Kena faham macam mana bacaan profit and loss, balance sheet dan sebagainya. And then belajar pengurusan pekerja. So pengurusan pekerja pun awak kena tahu sikit lah macam mana pekerja, apa yang pekerja nak, apa pekerja suka, apa yang pekerja tak suka. Contohnya macam mana nak motivasikan pekerja. Kadang-kadang kalau kita beri kita layan dengan bagus, gaji kecil pun tapi dia punya layanan yang bagus, penghargaan yang tinggi, so mungkin dia akan urusan kerja yang tu. Lim. Dah. Terima kasih. Tumpuan yang seterusnya adalah tumpuan pada diri anda. Tumpuan pada diri anda ialah awak kena fokus lah. Ni fokus. Kena jangan mengharapkan orang lain yang maksudnya boleh berjaya. Kenapa orang lain kadang-kala dalam masa 2 bulan saja ataupun 4 bulan saja, orang muda, umur 21, umur 22, dia boleh beli rumah dengan cash ke dan sebagainya, sebab dia tumpu pada diri sendiri. Sebab kita kadang-kala hanya melihatlah orang lain boleh, kita tak boleh, kita cuba cara dia, tak boleh juga. So sebenarnya kita tak tumpu pada diri awak, kelebihan awak kan. Macam yang YouTuber baru ni kan, Sugu tu nama dia ada 900,000 punya subscriber kan YouTube. Terus setiap kali keluar dah haluan subscriber sama 100,000. Jadi kalau dah 80,000 subscribe, dah boleh dapat berapa 80,000 subscribe boleh dapat 4,000 contohnya duit. Kalau 1 juta, kalau dah 4,000, kalau dah 400,000 subscribe, dah dapat 4,000 ke 10 dapat 40,000. Sekali tu dah dapat 40,000 YouTube. Maksudnya tapi dia ada ni lah, dia ada dia punya cara dia. So kita kena tengok apakah kelebihan diri kita. Okay. Dan seterusnya kita keusahawanan Islam, saya memang dalam khusus ini saya memang selarilah dengan keusahawanan Islam, dan sebenarnya apa yang diajar ialah memang selari dengan Islam lah. Islam ialah menempatkan perniagaan tu ibadah yang penting, dan dia ibadah. Kalau ibadah maksudnya kita buat dapat pahala. Okey. Untuk kalau contohnya kita berniaga, macam mana orang nak makan contohnya, nak beli makanan, nak menguruskan kepada beribadat juga, pakaian ke, jangan sampailah ke pakaian ibadat kita orang bukan Islam lah yang jual. Sebab itu jadinya kita memang berlaku lah sekarang, kita tengok pakaian-pakaian kalau Islam. pergi dekat pasar raya dekat Lakin je, dekat bahagian atas tu, pasar tu Cina yang jual semua sekarang ni. Kita tengok kalau macam tudung-tudung tudung sekolah kan, uniform. Kita masih lagi yelah, benda ingatkan mustahil padahal dah berlaku je. Sebab tu, sebab kadang-kadang kalau orang Islam tahu, kalau contohnya makanan, dia tahu hukum halal, kebersihan,
Tapi kalau orang yang bukan Islam mungkin dia tak mentingkan benda tu. Dia tak untung dia. Dia Dia fikir pijak untung dia. ke kan. Yelah belakang orang tengah nguli-nguli apa tepung. Pakai pijak Tak ada orang kan. Dia pijak je. Kan. Ada video. Legeram. Ada video. Legeram kan. Betul. Dia tak tahu yang kita rakam. Sebenarnya Kalau kita tengok satu video lagi, kalau dalam yang kuah dal tu, dia masuk dalam kuali tu, diceduk macam itu je. pakai tangan. Tak, kuali kawah, kuah dal tu, dia masuk dalam tu. Dia Dia masuk dalam tu. dengan badan-badan. Dia kaki-kaki masuk. Diceduk. Mana tu sono kawan. Ada dekat India. Ada satu video dia. Agaknya dia punya siap-siap dengan peluh-peluh tu yang apa sedap tu. Sebab tu kalau nak makan Sebenarnya yalah orang kata itu yang sedapnya, tetapi itu tak bersih. Kotor kan. Itu yang menjadi itu India banyak itu COVID kan. Dia tak bersih. Diorang tak tahu jadi kita sebenarnya orang Islam ni insya-Allah lah kita doa supaya kita banyak orang berniaga. Jadi kita dapatlah hindari yang tadi orang kata tu, kebersihan kita kena jaga kan. Jadi sebenarnya Allah dah menyediakan semua prasarana sumber di muka bumi ni untuk kita berniaga. Dia dah sediakan, awak tengok di telekomunikasi, di darat, di laut, di angkasa, semua Allah sediakan untuk perniagaan. Contohnya kalau angkasa tu telekomunikasi kan, kenapa orang Melayu tak ada Maxi semua kan. Semuanya untuk kita lah, untuk kita berniaga. Kalau tak ada tu macam mana air mineral, macam mana nak berniaga air mineral kalau contohnya tak ada sumber kan. So inilah memudahkan sebenarnya Allah dah menyediakan. Allah sebenarnya dah beri rezeki kepada kita. Dia dah beri rezeki ni 100,000. Aku nak kasih siapa? Ada bawah dia ada ramai kan. Kalau orang yang rajin dah dapat lah. Kalau orang malas tunggu tak dapat. Ya betul. Itu ibarat macam mana kita rebut peluang. Tapi kita Islam menggariskan peraturan. Sebab tu bagusnya orang kita berniaga. Sebab dia akan ada peraturan. Dan tapi kelemahan kita pula, bila ada peraturan itu, Melayu macam malas nak berniaga kan. Dia memberi alasan itu. Tapi sebenarnya peraturan yang dibuat itu boleh. Sebenarnya kalau dibuat betul-betul boleh. Macam kat negara Arab kan. Dia boleh pula berniaga orang Arab tu. Walaupun kat dekat Mekah tu kan. Dia maksudnya lepas masa banyak tinggalkan. Tapi dia tak ada tipu-tipunya. Dia haram dia kata kan. Jadi kalau kita makin haram tu makin suka kan jual kan. Contohnya kalau buah kan, buah yang busuk-busuk dia letak kat dalam kan. Tengok tak yang terbaru ni yang kena serbu dengan ni, yang kicap ke apa. Dia gunakan nama-nama orang Melayu. Yang terbaru ni ada 2 hari lepas kena serbu. Yang jual Cina. Cina yang jual, tapi dekat dia punya botol semua tu Melayu punya ni. Nama-nama Melayu semua. So dia gunakan nama orang kan. Bila kita sendiri tu kita yalah saya pun nak cakap susah sebenarnya. Yalah pada diri sendiri tu. Macam Cina boleh, apa sahaja kita tak boleh. Betul. Tapi kita kena ada peraturan lah supaya jangan menipu kan. Yalah awak kena take note bahawa kalau tipu ni tak ke mana. Nanti akhirnya dia sekejap saja, dia untung dia pun sekejap dalam berapa kira jangkaan pendek. Tapi dia punya rugi dia akan terus panjang. Tengok macam apa yang berlaku sekarang COVID kan. Ramai yang negara maju ni pun kelang kabut dia buatnya sebab mungkin dia punya kesilapan yang lepas yang dia mungkin menipu ke menindas orang ke kan. Penindasan pun tak boleh, menipu pun tak boleh. Mungkin dikatakan bahawa yelah yang macam kau tengok Google tu kan, Google, Microsoft, saya beli yang original contohnya kan, tapi kita puas hati lah dapat 5 user contohnya, dapat lagi Microsoft original, lepas tu walaupun dengan harga 500 tapi dapat 5 user, dapat original, dapat terabyte tu, 1 terabyte punya cloud contohnya. So walaupun kita nampak mahal kan, tapi sebenarnya kita tengok dia ni orang putih tapi orang kaya, tapi
dia memberi harga itu memang berbaloi. Orang akan bukan menindas tau, walaupun harga dia tinggi nampak, tapi kita sebab itu penindasan tu jangan. Betul. Apa yang berlaku kat P. Ramlee tu kesian sampai sekarang sedih kan. Betul tak? Cuba kupas sikit. Cuba kupas sikit tentang P. Ramlee tu. Maksudnya orang ambil kesempatan satu, gunakan dia punya hasil kerja dia, hasil penat lelah dia semua tu. Orang ambil kesempatan, sepatutnya dia dapat, dan waris-waris dia dapat, semua tak dapat. So, awak rasa boleh tak sistem tu? Dia menindas tu, yang orang tu pun dia hanya keuntungan dia waktu dia di dunia dia. Lagipun company pun dah tak ada dah, Shaw Brothers tu. Itu saya cakap. Sebab sekarang ni, contoh kita tengok contoh yang awak pernah ada pengalaman tak orang yang awak kan kerja kan, orang yang agak-agak kerja gitu tapi dia tak berjaya ke? Maksudnya dia ni menipu je kerja, tapi dia tak kaya-kaya. Sebenarnya orang kata orang menipu ni memang susah nak berjaya. Dia tak ke mana. Satu dia tak ke mana satu. Yang keduanya, dia menipu tu, benda tu hanya sementara je. Dia dapat kenikmatan sementara, tapi dia punya kesengsaraan dia semua hidup. Itulah. Daripada hasil menindas yang dia menindas tu pun tak kekal pun sebenarnya. Sebenarnya bab-bab penindasan ni kita tengok kadang-kadang orang Islam sendiri menindas orang putih kita tengok ada lah menindas sangat kan. Kalau kita tengok China dengan China, diorang support sama diorang. Dia support, dia bersaing secara sihat. So kalau kata yang kita pergi ke China ni, tanya dia, nanti dia akan recommend kedai China lain tau. Cuba kalau Melayu ni asal dengki, dia tak ada nak support antara seseorang lain. Kita nak tanya pun takut. Nanti bila kita tanya, tak ada, cuma kedai sini je jual. Saya pernah jumpa macam tu. Pernah bila saya nak cari barang, beli barang, dia kata tak ada, kedai ni saja jual. Lepas bila kita pergi kedai lain, ada rupanya. So maksudnya dia tak nak bisnes orang lain naik daripada lebih daripada bisnes dia. Maksudnya persaingan sihat antara dia tu tak ada. Tu sikap kita, pemikiran orang kita ni. Ada pernah tu yang baru jugalah. Dia ni kita nak beli top up, kita nak beli top up, nak beli top up, nak niaga bawah dia lah. Rupanya dia diam, rupanya dia, nama saya ni bukan nama dia. Nama saya ni bawah awek dia dah kelang dengan awek dia. Jadi dia dah tak entertain kita lagi lah. Itu maksudnya dia masih ada sikap yang tak nak membantu lah. Ada orang Melayu juga kan. Kalau cikgu tengok China sekarang ni, dia memang monopoli ekonomi tau. So jadi bila China dia berurusan dengan bangsa dia beli barang tu, dia boleh dapat kredit term tau. At least setahun atau 2 tahun dia boleh ambil kredit term. Kalau Melayu berurusan dengan China direct, takkan dapat kredit term, kena ambil cash. Sebab tu Melayu bila masuk sebuah harga, mana-mana company pun dia akan masuk, dia tak boleh nak beat harga China. So satunya China dia ambil harga, satu dia dapat harga murah, yang keduanya dia ada credit term. Macam Melayu, dia ambil cash, lepas tu harga dia harga mahal, so dia nak kena rolling balik duit dia. So dia nak jual tu, dia tak boleh jual harga bawah, so dia kena jual harga yang tinggi tu pun sebab dia dah nak cover balik cash yang duit yang dia dah laba kat sana. Kalau dia tak buat macam itu, dia tak boleh nak bisnes. Yalah, sebagai orang yang terlibat dengan procurement, susah nak buat decision ni. Kita tengok pada harga murah, dengan kualiti pun dia ada kan. Tapi sebenarnya mungkin dengan bangsa Melayu ni, kalau macam baiki kereta kan, sebenarnya ialah kadang-kadang kita tengok dia walaupun Melayu tu mahal sikit, tapi dia punya servis dia mungkin baik ke kan, ataupun dia tak menipu ke kan. Kita kena tengok juga banyak segi kan. Tapi majoriti lah macam saya kebanyakan berurusan dengan supplier kan, medical item memang boleh katakan 98% semua company China. 98% yang masuk tender ke masuk apa-apa barang semua China. Semua harga okey semua kan? Semua ke China. Harga dia Melayu ada lah 1-2 masuk, tapi harga dia terlalu beza dalam 3-4 ribu. Beza jauh. So kita nak support dia pun susah. Sedangkan kalau kita support dia dengan harga yang tinggi,
ada barang yang kualiti yang sama, kita beli dengan company yang mahal, so kita kena soal jawab. Awaknya bahkan terlepas lah kan, sebab awak punya ikut filosofi kan, dia punya tu. Tapi kalau macam kalau awak punya company lain lah kan, sebab itu tak kisah, awak lepas sebenarnya. Tapi kalau macam awak punya company, awak punya decision, sama dia nak pilih mana kan. Ganjaran kan dijanjikan. Contohnya kalau dalam ni mungkin kita rasa susah lah nak bersaing dengan China tadi tu, tapi kita teruskan juga. Nanti insyaAllah ganjaran. Jangan patah semangat lah pada peniaga-peniaga ni, walaupun tak dapat kat contohnya kontrak kat situ, mungkin Allah beri ganjaran pada kontrak lain ke kan. Jangan orang kata mestilah ni memang disebut lah 9/10 kan, berniaga. Kalau ikutkan dulu masa zaman Rasulullah dulu, bangsa kita, bangsa Islam ni yang monopoli soal perniagaan sebenarnya. Pada zaman Rasulullah, lepas tu bila dah lama tu, bila dah masuk Yahudi ni dah masuk, dari situ dia cantas. Sebab yalah, orang Cina sendiri beritahu yang macam kereta Nazaria tu kan, kalau macam plug kan, dia ada 5 plug kan. Biasa kan tersebut pasal plug kan. Rupanya saya selalu ke plug, tapi saya tanya orang lain, bukan kereta lain, bukan pasal 5 tahun tak pernah tukar plug contohnya kan. Tapi saya ni setahun 2 kali. Rupanya dia tukar 3 je. 2 tu kat belakang, dia tak tukar pun. Orang Cina sendiri yang beritahu bahawa kedai-kedai Pomen kebanyakan dia memang, dia cakap dia tukar 3, tapi dia kata dia keluar tukar semua. Sebab tu kita orang punya kereta, saya ke Saleh ke apa semua, kita hantar kat Aceh. Kat mana? Aceh, adik saya. Dia buat dia memang Pomen. Nazaria dia buat? Semua kereta jenis dia buat. Dia kereta besar-besar. Dia ada apa? Dia ada Pomen Dia 15 tahun dengan Pro 2. Lepas tu dia buat bisnes sendiri. Sampai sekarang ni dia dapat offer dengan Ustaz Penawar. So dia kerja dengan Ustaz Penawar, dia buka satu bengkel. Dia buka bengkel, so dia servis semua van-van Ustaz Penawar, van-van bas-bas Ustaz Penawar, semua dia buat. Enjin semua dia buat. So jadi Melayu nak naik melalui itu susahnya. Kita orang tak dihantar orang lain. Maksudnya walaupun mungkin lah dia mahal sikit pada bangsa lain, tapi orang kata kita nak hantar kereta, kita nak mencari orang kita percaya. Kalau orang kita memang tak katakan pengalaman dalam kereta tu memang terkurangan. So kita pergi masuk di mana-mana bengkel, kita tahu apa dia cakap kita percaya, betul tak? Padahal benda tu tak bertukar pun kan. Betul kan? Kadang dia termasuk padahal kita datang situ cuma nak tukar plug je, lepas tu cakap ni rosak ni, awak ni kabel ni dah lain pula kan. So kita yang kurang pengalaman pun percaya, pergi tukar. Padahal benda tu tak perlu pun sebenarnya. Maksudnya awak dah terapkan lah sikap usahawan tu kepada adik kan. Selalu memberi sokongan, motivasi. Memang benda ni memang susah. Saya akui memang susah. Betul. Memang susah. Sebab tu kita kena ada ni lah, motivasi, memberi sokongan kepada dia lah, kaedah-kaedah dia kan. Dan sebetulnya dalam Rasulullah meninggal perniagaan untuk berjihad dalam bentuk lain lah. Mungkin sekarang tak berang, mungkin berjihad lah untuk contohnya dia nak niaga, dapat duit, dia boleh dermakan pada orang miskin, ataupun mungkin dia boleh memberi pendidikan kepada orang miskin kan, ataupun mungkin dia dapat buat kerja amal. Contoh Abid Liu tu kan, dia berniaga dan dia dapat bantu tak. Betul, dia banyak dia punya tu rezeki kan? Allah bagi rezeki, ya Allah. Dia punya apa tu, setakat ni kita tengok yang dia bantu orang tu pindahkan pergi ke rumah tu, lepas tu dibayar bulan berapa bunyi rumah tau. Setakat kalau menteri pun tak boleh mampu buat itu. Minta maaf kata lah, kalau contohnya orang yang gaji besar tu, dia hanya orang kata membesarkan dia punya ni kroni ataupun sendiri rumah besar, tapi dia walaupun itu rumah dia pun besar, orang pun dapat bantu. Allah bantulah. Dia tidak menggunakan pengaruh untuk kepentingan sendiri, diri sendiri. Jadi kalau macam memang kalau kita gunakan pengaruh ni, tak boleh lah macam kita ada jawatan menteri, jawatan dekat luar kerajaan kan.
kata untuk inilah, macam contohnya awak ada pernah contohnya kan dah pencen nak jadi usahawan, so kita pun ada link contohnya, so kita guna pengaruh untuk kepentingan diri sendiri tak boleh. Tapi pada saya kan, untuk kalau link berapa pengaruh tu, dia tak lama tau, bisa tak lama. Sebab apa? Orang-orang yang kepentingannya pun, dia bagi tu bukan dia bagi kosong. Dia akan tuntut hak tu. So jadi kita punya bisnes pun, kalau tak apa cakap, tak berkembang, so kita nak cover dia lagi, bisnes kita akan jatuh. Bisnes kita takkan naik. Jadi jangan guna, kita usaha sendiri. Yes. Takut pada harta terkumpul. Kalau tu, jadi kalau harta terkumpul tu sebenarnya dia sebagai orang kata like, bukan nak ni, kalau perhatikan kalau macam dalam sekular lah, perniagaan, dia suka banyak harta kan. Tapi dalam manusia, kalau harta terkumpul tu, dia rasa macam takut kan, sebab dia semua harta tu orang kata sebagai apa, sebagai jihad lah. Orang kata jangan sampai harta tu terbeban kat diri sendiri kan. Dipertanyakan ke mana pergi harta tu, digunakan untuk apa. Sebab itu bukannya berbegah-begah lah yang terkumpul. Kepemimpinan dalam semua bidang. So zaman Rasulullah ni, dia semua bidang dia tahu. Sebab tu kata tadi, dulu zaman Islam tu memang banyak tu kan, semua tahu. Jadi kita sekarang ni orang Islam dah tak ada lah, banyak bidang kita tak tahu. So kalau nak berjaya, kita ikutlah pimpinan zaman Rasulullah tu. So, dan hidup dalam kesederhanaan. So tadilah, kalau boleh dalam bisnes jangan terlalu ni lah, jangan terlalu boros. Okey, dia ada yang macam cikgu tak ada buka kelas. Kalau masuk cikgu kelas